Sesuatu pisau tu, kalau kita nak mengenali keupayaannya, kita kena test dulu. Baru kita tahu apa kelebihan dan kekurangannya. Tapi, tak semua pisau kita boleh test. Contohnya kalau kita nak pergi beli pisau. Mana mungkin kedai pisau tu nak bagi kita pakai dulu pisau, bagi kita test dulu. Kemudian baru kita buat keputusan nak beli ke tak. Mana mungkin kan. Jadi, dengan berbekalkan sedikit ilmu tentang pisau, sedikit sebanyak dia dapat membantu kita untuk membuat pemilihan tentang pisau. Jadi hari ini saya nak berkongsi sikit tentang pisau. Saya bukan nak mengajar tentang pisau, saya bukanlah pakar tentang pisau. Saya just nak berkongsi apa yang saya tahu saja berdasarkan pengalaman saya dan juga pendapat peribadi saya. Okey, dan sampel pisau yang saya nak gunakan ni adalah pisau yang baru saya terima daripada Demco Knife, iaitu Demco Free Ring. Sebelum ni saya ada review pisau folding knife ataupun folding blade daripada Demco Knife. Ini adalah folding blade, iaitu pisau lipat. Ini adalah fixed blade. Itu adalah istilah basic yang anda perlu tahulah. Kenapa perlu kita tahu istilah-istilah macam tu? Okey, anda kata kalau kita nak mencari ilmu tentang pisau, kita nak membuat pembacaan tentang pisau, kebanyakan tulisannya ada dalam bahasa English. Dalam bahasa Melayu tu boleh kata sangat susah lah nak cari. So, bila kita tahu istilah-istilah utama yang banyak digunakan dalam dunia pisau, dia membantu kita untuk nak memahamkan lah. Macam saya cakap, saya bukanlah pakar tentang pisau. Saya just nak berkongsi apa yang saya tahu saja. Okey, tanpa cerita banyak, jom kita pergi terus kepada pisau ni. Saya suka dia punya combination colour dia, antara hitam dengan kelabu ni. Dan pada depan ni dia ada corak macam seakan-akan macam topo map ataupun peta topografi. Yang tu pun pada saya memang nice. Okey. Dan dibuat lubang-lubang macam ni lagi. Lubang-lubang ni sebenarnya sebagai option sajalah. In case kalau kita nak attach pada bag boleh, nak ikat pada tempat lain, macam-macam lah. Dia banyak kelebihan dia. Dan material handle hulunya sarung ni adalah jenis plastik. Okey, injection molding plastik. Untuk sarung jenis macam ni ataupun macam kaedak apa semua, kita tak perlu tarik macam ni tau. Kalau kita tarik, kita akan rasa macam ketat. Sebenarnya kalau kita nak buka, kita just tolak pakai ibu jari je. Okey, kalau kita tarik, kita akan rasa susah. Just tolak pakai ibu jari je. Dan pada hujung ni dia ada lubang kecil. Tu dia. Untuk kita nak drain out water tu untuk air keluar kalau masuk sungai apa semua. Dan sarung ni dia boleh dileraikan. Boleh dibelah dua untuk in case kalau kita nak cuci bahagian dalam dia. Dan dia secure pakai button. Button ni in case kalau saya tak pakai, saya buka pun, dia still tak jatuh. Dia still grip baik. Okey. Ni sebagai backup sahajalah. Dan di bahagian belakang ni pun ada button untuk kita nak pakai pada tali pinggang. So, kita tak perlulah nak tanggalkan tali pinggang kita tu kan. Dan dia ada velcro sekali sebagai backup. Untuk tak nak bagi button tu mudah terbuka dengan sendiri dia. Okey, jom kita pergi pada bahagian pisau dia pula. Tu dia. Kalau anda lihat, sekali lihat dia seakan-akan macam cold steel. Okey, bagi yang belum tahu, cold steel tu adalah jenama pisau. Antara jenama pisau yang besar. Pattern dia seakan-akan macam cold steel. Kalau anda, okey, Demco Knife ni, owner dia iaitu Andrew Demco, dia merupakan seorang bekas designer cold steel. Tapi dia dah keluar dari cold steel, dia dah buat jenama dia sendiri iaitu Demco Knife. Sebab tu kita nampak mungkin ni antara sebab kenapa pisau dia seakan-akan macam cold steel juga. Jom kita tengok dia punya size dia. Dia punya panjang keseluruhan dia 10 inci, hampir 10 inci. Dan panjang bilah dia ngam 5 inci. Okey, ngam 5 inci. Dan ketebalan dia saya anggarkan, kalau tak salah saya lah, lebih kurang dalam 4.7, 4.8 macam tu lah. So, bilahnya agak tebal. Untuk bilah yang agak tebal ni, dia dah memberi satu petanda kepada kita, dia adalah sesuatu pisau yang sesuai untuk melasak. Tapi itu belum muktamad lagi. Kita kena tengok benda-benda lain pula. Okey, pisau ni, dia jenis full tank. Okey, full tank bermaksudnya bilah dia bersambung sampailah ke hulu dia ni, penuh. So, bilah jenis full tank ni dia sebenarnya nak mengelakkan masalah bilah tercabut daripada hulu. So, bila full tank ni dia sangat sesuai untuk melasak. So, kita dah dapat key point yang kedua. Pisau ni macam sesuai untuk melasak sebab dia tebal dan juga full tank. Dan di bahagian hujung ni dia buat lebih macam ni. In case kalau kita nak strike sesuatu, kita nak pecahkan seperti cermin, nak hentak sesuatu, kita boleh gunakan bahagian belakang ni. Okey, dia punya handle ni
Okey, ini adalah jenis rubberized. Cold steel ataupun Forniven, dia banyak gunakan handle jenis macam ni. Handle jenis macam ni, dari segi cantik, premium, nampak tak berapa premium, nampak macam biasa-biasa. Tapi dari segi praktikal, dia sangat praktikal. Iaitu, dia mempunyai tahap grip yang sangat baik. Dan juga dia boleh absorb hentakan tu. Okay. Jenis handle jenis rubberized ni. Dan kalau anda lihat, dia ada pattern macam diamond macam ni. Dia menambahkan lagi grip. Dia macam trademark. Saya rasa ni adalah trademark Demco knife jugalah. Kalau anda lihat yang folding knife dia ni pun, dia buat pattern macam diamond ni. Cuma ini adalah Gravory, plastik keras. Yang ni adalah jenis rubberized. Dia sangat grip. Sangat selesa di tangan. Okey, kita pergi ke bahagian bilah dia. Okey, kalau anda lihat bilah dia ni, untuk bilah macam ni, anda akan dapat lihat, anda akan dapat dapati dia macam kebanyakan pisau outdoor, dia sangat familiar dengan pattern macam ni. Kenapa pisau outdoor dia banyak buat pattern macam ni? Jom kita pergi zoom lebih dalam sikit. Okey, bentuk bilah ni dipanggil drop point. Okey, drop point tu apa? Kalau anda lihat bilah yang lurus straight sampai sini, dia turun ke bawah, dia turun secara smooth sampai ke tip dia, ini dipanggil jenis drop point. Kalau ini adalah contoh bilah jenis clip point. Tak sama. Clip point ni dia turun lurus sampai ke tip dia ni. Kalau drop point, dia turun secara smooth sampai ke tip ujung ni. Okey, ini adalah drop point. Okey, kenapa pisau outdoor banyak menggunakan jenis drop point ni? Drop point ni dia ada kelebihan dia, antaranya kalau kita nak mengorek lubang, nak membuat lubang pada kayu, tapi tak adalah saya nak korek meja ni. Okey, untuk kita nak korek lubang pada kayu, contohnya kita nak buat lubang untuk nak buat bow drill, untuk nak hidupkan api tu. Sebab tu pisau-pisau outdoor ni dia banyak gunakan jenis drop point. Dia nak memudahkan kerja-kerja untuk nak mengorek lubang-lubang tu, ataupun nak mengukir benda-benda yang kecil tu. Okey, kita pergi ke bahagian spine ni pula. Okey, ni dipanggil spine. Okey, jenis spine ni, dia punya edge tepi ni dia agak tajam. Okey. Kenapa dia buat macam ni? Kalau kita tak faham, mungkin kita akan rasa macam apa ni, dia punya finishing ni tak kemas. Agak kasar kan, tak smooth kan. Sebenarnya dia buat kasar macam ni, dia buat tajam ni ada sebabnya. Iaitu kalau kita nak, in case kalau kita nak gores fire starter. Sekejap saya cari fire starter saya ni. Ni dia. Okey. Untuk kita nak gores fire starter, dia memerlukan besi yang edge tepi yang agak tajam macam ni. Ataupun kalau kita nak gores kayu, macam ni adalah kayu dama. In case saya nak gores, kita nak ambil habuk kayu dia tu kan. Okey, saya nak gores, saya kumpulkan, lepas tu saya strike je pakai fire starter ni untuk nak hidupkan api. Sebab tu dia buat edge tepi yang agak tajam. Tapi kalau kita tak faham, mungkin kita fikir macam apa ni, finishing tak cantik ni kan. Sebenarnya dia buat macam ni ada sebab dia. Okey, antara lainnya, okey, kita tengok ni. Itu adalah Demco, jenama dia dan juga model dia free range. Dan di bahagian belah sini pula AUS-10A adalah material dia. Taiwan adalah made in Taiwan. Dia adalah company US tapi factory dia di Taiwan. AUS-10A ni adalah besi daripada golongan stainless steel. Bila kita tengok stainless steel ni, kita tak perlu risau tentang karat. Dia bukan tak akan karat, dia akan karat. Cuma dia tahan karat. Okey, berbanding besi-besi carbon steel. Dan AUS-10A ni adalah antara besi stainless steel yang sangat lasak. So, bila kita tengok dengan bilah yang tebal, dengan pattern jenis full tank, dengan penggunaan material AUS-10A ni, kita memang dapat baca ini adalah sesuatu pisau yang sangat lasak. Okey, sangat sesuai untuk melasak. Itu adalah key point dia lah. Dan dia punya edge dia ni pun, jom kita tengok factory edge dia. Factory edge ni adalah ketajaman original dia, ketajaman asal daripada factory. Tak kisahlah pisau tu pisau kilang ke, pisau custom ke, ketajaman original tu dipanggil sebagai factory edge. Sangat tajam Anda boleh lihat sendiri. Sangat smooth. Memang tajam tu ni. Okey, sangat tajam. So dia punya ketajaman ni tak ada masalah. Dan untuk AUS-10 ni saya dah pakai. Dia ketahanan ketajaman ni pun boleh tahan lama. Saya dah pakai folding ni. Ni adalah pisau favourite saya sekarang ni. AUS-10 ni dia punya ketajaman, ketahanan tajam tu sangat baik. Saya dah pakai lah. Walaupun dia bukanlah besi yang terlampau premium, tapi
dia nice, memang nice. Selain daripada tu, okey, di bahagian atas ni dipanggil jimping. Okey, jimping ni untuk kita nak letakkan ibu jari kita, untuk nak grip ibu jari, untuk kita nak buat kerja-kerja teliti. Okey, satu lagi dekat bahagian mata ni, kita tengok kat ujung ni dia ada lekuk kecil. Okey, ini dipanggil choil ataupun setengah dipanggil sebagai sharpening choil. Dia sebenarnya untuk memudahkan kerja untuk nak mengasah mata dia. Okey, ini adalah contoh sampel pisau saya yang tak ada choil, tak ada finger choil ni. Bukan finger choil, tak ada choil sharpening choil. Nampak ni. Compare dengan yang ni. Nampak tak? Okey. So bila pisau yang tak ada choil ni, dia punya kesukaran adalah bila nak sampai kat hujung ni dia susah kita nak asah. Jadi sebab tu dia buat sharpening choil macam ni. So kita nampak mata pisau kita tu lebih sekata. Itu purpose dia buat macam tu lah. So sekadar itu sajalah daripada saya. Saya pun tak nak panjang-panjangkan video sangat lagi. Untuk test pisau ni mungkin lain kali lah kot saya test dan pada pandangan saya lah, pisau-pisau jenis-jenis macam ni tak semestinya macam ni Yang maksud saya jenis-jenis macam ni, dia sangat sesuai untuk mereka yang nak pergi ke camping ataupun hiking. Contohnya kalau kita pergi camping, boleh kata laluan tu adalah laluan yang dah ada laluan. Boleh kata seolah-olah tak memerlukan pisau pun. Tapi sebaiknya biarlah kita standby pisau. Dan bila kita nak standby pisau pun, kalau tak nak pisau-pisau besar, tak nak parang-parang panjang, pisau-pisau jenis-jenis macam ni pun pada saya dah cukup, dah memadai dah. Kita nak buat kerja-kerja kecil boleh. Andai kata nak kerja-kerja menetap, kita pegang belakang ni. Okey, nak menetap dah cukup sedap dah macam ni Okey. So sekadar itu saja daripada saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.